Bumi, satu-satunya planet yang boleh didiami, telah sekian lama menyokong kemandirian manusia. Sumber alamnya telah membekalkan kita kediaman, memberi makanan serta pakaian, serta menjamin kehidupan yang berterusan. Tindakan kita selama ini yang hanya mengambil tanpa memberi semula, kini membahayakan keadaan bumi. Alam semula jadi kini mengalami ancaman. Aktiviti manusia telah meninggalkan kesan yang tidak dapat dipadamkan serta berpotensi meningkatkan suhu bumi, memusnahkan sebahagian besar kawasan hutan dan membunuh beribu-ribu spesies hidupan. Lautan dan sungai dunia kini tercemar. Tanah rosak teruk dan alam sekitar musnah. Hujan asid terhasil akibat pencemaran yang dihasilkan oleh industri perkilangan dan kandungan pelepasan air yang beracun ke dalam sungai mencemarkan sumber air kita. Dalam hal ini, siapa yang harus dipersalahkan kalau bukan diri kita sendiri? Kita yang menyebabkan masalah ini berlaku dan kitalah yang harus mencari penyelesaiannya. Dalam kegairahan mengejar cita-cita untuk menjadi sebuah negara maju, adakah kita patut menggadaikan alam sekitar, mencemarkan persekitaran dengan hasil sisa beracun atau proses industri dan sisa komersial yang berbahaya? Secara umumnya, kita menghasilkan 3 jenis sisa. Sisa komersial selain dari sisa toksid, sisa pepejal tak berbahaya yang dibuang di kedai, pusat membeli belah, restoran dan pusat perniagaan seperti bengkel. Ini termasuklah sisa seperti plastik pembungkus, kertas, sisa makanan daripada dapur, plastik, kaca dan barang ganti kenderaan secara cecair seperti minyak enjin. Sisa industri daripada loji pembuatan dan kilang bersaiz kecil dan sederhana. Sisa institusi yang serupa dengan sisa industri namun dihasilkan di institusi seperti universiti, jabatan kerajaan, hospital dan rumah ibadat. Di Malaysia, jumlah sisa industri yang dihasilkan sedang meningkat dengan mendadak. Dengan ruang tapak pelurusan sisa pepejal yang semakin berkurangan dan penghasilan bahan sisa harian yang semakin meningkat, kita sebagai rakyat bertanggungjawab dalam melaksanakan pengurusan sisa yang efektif. Penyelesaiannya bagi masalah ini adalah dengan memikirkan semula cara kita menangani pengurusan sisa untuk mengelakkan pembuangan sampah yang tidak terkawal. Kurangkan. Guna semula. Kitar semula. Slogan ini terkandung dalam Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672, yang disediakan oleh pihak kerajaan, bertujuan memupuk masyarakat supaya peka terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Mengurangkan penghasilan sampah, mengguna semula produk terpakai dan mengitar semula adalah tanggungjawab semua syarikat yang tertakluk kepada undang-undang yang telah digubal. Objektif utama adalah untuk mengurangkan rangkaian pencemaran dan mengurangkan kesan keseluruhan masalah alam sekitar, walau betapa kompleks sekalipun. Kitar semula adalah satu tindakan berkesan, bukan sahaja dalam usaha menyelamatkan alam sekitar, malah menjimatkan dengan mengurangkan kos pembuatan. Anda mampu membuat perubahan dengan memulakan program Kitar Semula di tempat kerja anda. Program Kitar Semula memerlukan usaha bersama melibatkan semua pihak, daripada staf yang menjalankan kerja pembersihan hinggalah pihak pengurusan atasan. Jadi, wujudkan pusat Kitar Semula di pejabat anda kalau masih belum ada lagi. Semua jenis pejabat boleh melakukan Kitar Semula. Tubuhkan jawatan kuasa Kitar Semula dan lantik seorang individu untuk menjadi pegawai hubungan antara pekerja, pihak pengurusan, staf yang menjalankan kerja pembersihan dan pihak pengutip barangan Kitar Semula yang akan memungut bahan Kitar Semula anda. Wujudkan satu polisi untuk membeli produk yang hanya mempunyai bahan boleh dikitar semula yang tahan lasak, boleh diisi semula, boleh diguna semula atau sekurang-kurangnya boleh dikitar semula.
wujudkan satu pusat guna semula di dalam pejabat di mana pekerja boleh mendapatkan penjilid, penebuk lubang dan bekalan alat tulis yang telah diguna. Hapuskan sistem tong sampah sendiri supaya aktiviti membuang sampah menjadi lebih rumit. Sediakan satu pusat kitar semula dengan bekas tertentu bagi jenis sampah tertentu. Pos atau edarkan memo, dokumen atau laporan secara berpusat tanpa perlu memberi satu salinan setiap seorang. Minimumkan penggunaan mesin fotostat. Buat salinan pada kedua-dua muka surat atau kecilkan kawasan cetakan untuk memuatkan lebih banyak muka surat. Gunakan faks kertas biasa supaya anda boleh mengitar semula kertas. Gunakan muka surat kosong kertas yang telah digunakan. Gunakan semula kotak cardboard dan kotak kertas. Mengitar semula kertas cetakan dan tulisan dapat menjimatkan 33% tenaga yang digunakan untuk menghasilkan kertas daripada pokok. Setiap kali kita mengitar semula kertas, kita dapat menyelamatkan pokok-pokok dari ditebang. Anda boleh mengitar semula sampul surat, klip kertas dan kancing, item bukan kertas seperti plastik, cawan kopi dan bekas makanan. Kongsi langganan akhbar dan majalah dengan rakan sekerja. Dermakan akhbar dan majalah ke hospital, rumah penjagaan dan perpustakaan sekolah. Beli bateri yang boleh di-charge semula dan kitar semula komputer lama. Apabila bahan berbahaya daripada bateri dan komputer masuk ke dalam tanah, semua benda hidup di dalam tanah akan diracuni. Pengurusan sisa ialah isu yang harus diambil serius oleh industri, kerajaan dan masyarakat. Penting untuk kita mengurangkan pelonggokan sampah, mengurangkan pembuangan dan sisa cecair ke persekitaran serta meningkatkan kualiti alam sekitar. Untuk memastikan pengurusan dan pengendalian sisa pebejal yang efektif oleh industri dan pusat perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan menggubal di bawah Akta peraturan-peraturan baru termasuk peraturan berikut yang dianggap penting bagi aktiviti-aktiviti berkaitan. 1. Peraturan tentang pelesenan komersial dan pemungut sisa industri yang hanya membenarkan pemungut berlesen untuk memungut sisa tertentu dari sumber yang ditetapkan. 2. Peraturan tentang skim kawasan pemungutan sisa yang menjadikan penjana sisa, pemungut sisa dan operator lokasi air sisa memikul tanggungjawab bersama. 3. Peraturan tentang kesalahan yang boleh dikenakan denda untuk kesalahan di bawah akta seperti pembuangan secara haram di mana pesalah boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan atau dikenakan denda sehingga RM100,000. 4. Peraturan tentang bekas atau tong sesuai dengan saiz spesifik yang bakal digunakan untuk mengisi sisa. 5. Peraturan yang mewajibkan pengasingan di punca. 6. Peraturan tentang skim sisa pembinaan dan perobohan. 7. Peraturan tentang skim kawasan pemungutan bagi sisa pembinaan dan perobohan. Peraturan ini ditetapkan untuk menggalakkan pengurusan sisa yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar dengan membina satu sistem yang memastikan sisa dimuatkan, dipungut, diangkut dan dilepuskan dengan cara yang selamat dan betul. Pengurangan penghasilan sisa dan program kitar semula adalah komponen penting dalam pengurusan sisa pepejal. Oleh itu, kilang, institusi dan perniagaan digalakkan untuk mewujudkan pusat kitar semula sendiri dan melatih kaki tangan untuk menguruskannya. Motivasi staf terhadap program kitar semula dapat dikekalkan melalui seminar, ceramah dan pertandingan. Cara ini akan memastikan mereka sedar yang kitar semula ialah program berterusan dan bukan dijadikan hanya sekali. Aktiviti ini bukan hanya mengurangkan jumlah sisa yang memenuhi tapak pelupusan sisa pepejal, ia juga menjimatkan sumber, menjimatkan tenaga, mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan serta menggalakkan komuniti perniagaan untuk mengambil bahagian secara aktif dalam melakukan sesuatu yang positif untuk alam sekitar.
Tetapi, lebih penting lagi, apabila sumber dijimatkan dan diguna semula atau dikitar semula, kos pengeluaran akan dijimatkan. Manfaat ini kemudiannya akan dinikmati bersama oleh pengguna dan jika perlu, syarikat dapat mendahului pesaing dalam perniagaan atau meningkatkan keuntungan. Ingatlah, dengan menjimatkan sumber, anda menguntungkan syarikat sendiri. Libatkan diri anda, laksanakan satu komitmen. Layari laman web kami dan dapatkan maklumat tentang aktiviti ini. Kenal pasti cara anda boleh membuat perubahan dengan menggunakan sumber alam secara bertanggungjawab serta meningkatkan margin keuntungan syarikat anda. Marilah laksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang baik.